Hai, Assalamualaikum semua anda yang sedang menyaksikan Facebook Live di Facebook kami Suria FM untuk hari ini, di mana seperti yang dijanjikan, uish macam lain macam ada program Cik Tia sendiri. Berangan ya. Jadi anda duduk di rumah, okay, stay safe dan kita akan orang kata nak mulakanlah pagi ini jam 11 pagi ini seperti yang anda tahu, di mana kita akan berborak bersama dengan tetamu Cik Piah secara alam maya sahaja untuk anda ketahui ni tentang punca kemerosotan tulang dan juga otot serta cara untuk mencegah dan menjaga, yang mana dibawakan oleh Enlin. Okey, jadi sekejap lagi Cik Pia akan bersama dengan penolong pengurus pemakanan dari Fonterra Brands Malaysia, iaitu Liu Yin Lee, dan juga bersama dengan pengamal perubatan am dari Klinik Perubatan Nusa Johor, iaitu Dr. Zubaidi Haji Ahmad. Okey, tapi sebelum itu Cik Pia nak berkongsi dengan anda sedikitlah untuk info anda di luar sana menjelang tahun 2040. Tahukah anda bilangan warga Malaysia berusia 60 tahun ke atas dijangka akan meningkat sehingga 2 kali ganda berbanding anggaran semasa yang hanya 10.3% daripada jumlah penduduk. Jadi orang ramai mungkin tak sedar bahawa memiliki sistem musculoskeletal yang sihat atau tulang sendi dan otot yang kuat merupakan faktor penting untuk peningkatan usia yang sihat. Ramai yang tidak sedar sehingga mereka mula merasa tidak selesa seperti kekakuan yang menjejaskan pergerakan mereka. Dan para profesional dalam bidang geriatrik dan chiropractic dan pemakanan menasihatkan orang dewasa pertengahan umur di Malaysia yang mana berumur 40 tahun ke atas supaya menjaga kesihatan musculoskeletal mereka dari awal lagi bagi melambatkan kemerosotan tulang, sendi dan otot yang mana boleh menjejaskan aktiviti harian yang mudah apabila usia meningkat, dan menyedari kepentingan untuk warga dewasa Malaysia supaya dapat mengekalkan kesihatan musculoskeletal. Fonterra Brands Malaysia menerusi jenama pemakanan Enlin untuk orang dewasa telah pun memperkenalkan Activate 3X dan juga Goal 5X. Dan semestinya anda yang sedang menonton Facebook Live nak tahu juga kan apakah yang dimaksudkan dengan kesihatan musculoskeletal ini. Jadi untuk itu kita nak tanyakan kepada Dr. Zubaidi, okay, yang sudah pun bersama-sama dengan kita ni. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan ya, apakah yang dimaksudkan dengan kesihatan musculoskeletal ini? Wah, saya daripada tadi ulang-ulang sebut takut salah. Musculoskeletal, betul doktor ya? Tepat sekali. Ya, betul, perfect. Perfect. Okey, boleh doktor terangkan? Ya, terima kasih Cik Piah. Sebenarnya sistem musculoskeletal tubuh kita dia terdiri daripada tulang kerangka, otot, tulang rawan, tendon, ligamen, sendi dan tisu penghubungan lain yang menyokong tisu dan organ. Jadi secara ringkasnya sistem musculoskeletal ni sebenarnya mencakup 3 sistem, iaitu tulang, sendi dan otot. Kalau menurut International Osteoporosis Foundation, tubuh kita sebenarnya disokong oleh 206 tulang, 230 sendi dan lebih kurang 600 otot. Jadi ia adalah merupakan satu sistem yang agak kompleks ya. Sistem ini memberikan bentuk dan sokongan pada tubuh. Ia juga memberikan kestabilan dan kekuatan pada kita untuk bergerak dan menjalankan aktiviti seharian dengan bebas. Jadi untuk mendapatkan kesihatan musculoskeletal yang baik, 2 faktor yang penting yang harus kita lakukan dan beri perhatian, iaitu mendapatkan nutrien yang seimbang dalam pemakanan, sebab pemakanan kita ni seharusnya mengandungi kalsium yang tinggi, protein, kolagen, vitamin dan mineral. Selain daripada itu, kita juga haruslah melakukan pergerakan fizikal bersesuaian dengan umur dan tahap fitness kita. Kita boleh melakukan aktiviti aerobik seperti berlari ataupun mengangkat berat ataupun melakukan senaman renggangan seperti tai chi, yoga ataupun senaman Melayu tua. Masalah dengan masyarakat Malaysia sekarang Cik Piah. Cik Pah. Minta maaf. Mereka tidak mengambil makanan yang cukup dalam nutrisi tu. Itu masalah pertama sekali. Mereka mengambil makanan ringan, makanan segera, makanan berproses dan makanan dan minuman yang bergula dan bergas. Ini pengambilan yang
keterlaluan ini yang menyebabkan kita kekurangan nutrition ataupun nutrisi yang diperlukan dalam tubuh kita. Jadi mereka kekurangan mikronutrien sama ada mineral, terutamanya kalsium, vitamin dan antioksidan. Pada masa sama, kita juga sebenarnya orang Malaysia ni tidak melakukan aktiviti fizikal yang secukupnya. Menurut tinjauan kebangsaan yang berkaitan dengan kesihatan dan mobiliti 2019, mendapati 25.1% orang dewasa di Malaysia tidak aktif fizikal. Maksudnya dari bangun tidur, dah pergi kerja, naik kereta sampai tempat kerja, kita duduk selama 8 jam, balik rumah, kita berkereta lagi sampai rumah, kita duduk sehingga waktu tidur. Jadi ini menyebabkan ramai rakyat Malaysia yang mengalami masalah sendi, terutamanya sendi lutut, kerapuhan tulang, osteoporosis dan juga kelemahan otot yang kita panggil sebagai sarkopenia. Jadi maknanya tu kata kalau contohlah macam saya kan penyampai radio, memang kerja saya duduk. Tapi boleh bangun lah, berdiri macam tu. Jangan duduk je lah. Betul-betul. Mungkin setiap sejam kita bangun sekejap, kita paksa diri kita supaya contoh pergi ke pantry, buat air, kita pergi bilik air, kita pusing-pusing dan sebagainya. Dia sebenarnya membantu sebenarnya. Adalah pergerakan kita tu kan. Kata jangan malas sangat macam tu kan. Okey. Jadi seterusnya kita nak tanya bagaimana sistem ini boleh merosot mengikut umur dan menjejaskan kehidupan kita, doktor? Okey, jadi terdapat 3 masalah yang berkaitan dengan sistem muskuloskeletal ni, iaitu yang kita sebut tadi sarkopenia, iaitu kelemahan otot, osteoporosis dan juga osteoarthritis. Jadi sarkopenia ni sebenarnya adalah sindrom. Sindrom tu maksud dia kumpulan gejala. Tu yang menyebabkan kehilangan otot-otot secara beransur-ansur, secara perlahan-lahan daripada tahun ke tahun dan secara keseluruhan. Bukannya hanya otot kaki atau otot tangan saja, dia berlaku secara keseluruhan yang menyebabkan masalah ketidakupayaan fizikal. Badan tidak boleh membuat sesuatu. Sebab contoh dulu mungkin dia boleh mengangkat 5 kilo seperti angkat beras contoh tapi kali ini dia dah tak boleh angkat lagi sebab dia punya otot sudah semakin tidak kuat. Yang menyebabkan yang ini menyebabkan kualiti hidup mereka menjadi kita panggil low life quality dan juga akhirnya apabila tidak ada orang yang bantu, kemungkinan dia dah tak berupaya untuk makan sendiri, tidak berupaya untuk mengurusi diri, kemungkinan boleh menyebabkan kematian akibat jangkitan kuman dan juga kekurangan makanan. Dua utama, kalau kita nak tahu, orang tanya kan apa itu tanda-tanda sarkopenia, ialah kehilangan stamina. Maksudnya mungkin orang sekarang ni dah berusia 45 tahun, dia dah rasa dah. Dia dah tak mampu lagi berjalan jauh, dia naik tangga, dia dah rasa macam penat. Itu dah tanda-tanda awal. Kaki sakit. Dan, kaki sakit dan juga dia rasa cepat penat. Dulu sebagai contoh dia bekerja membersihkan rumah contoh dalam masa sejam dia rasa okey, sekarang ni 15 minit dia dah rasa macam nak rehat dan sebagainya. Itu tanda-tanda sarkopenia. Masalah kedua yang biasa yang melibatkan tulang pula yang kita sebut sebagai osteoporosis. Jadi osteoporosis ni adalah penyakit yang berkaitan dengan tulang. Apabila tulang menjadi lemah dan mudah patah, ia disebabkan oleh tubuh kita kehilangan terlalu banyak kalsium dari tulang, atau tulang kita tak mampu membuat tulang kita tubuh kita tidak mampu membuat tulang akibat mungkin kekurangan kalsium daripada pemakanan kita ataupun kedua-duanya sekali. Jadi tulang tu banyak keluar daripada kalsium tu banyak keluar daripada tulang, ataupun tubuh kita ni tak mampu membuat tulang dengan cepat ataupun kedua-duanya sekali. Itu yang menyebabkan osteoporosis. Jadi tulang ni kalau kita nak tengok dia kadang-kadang setengah orang tu dia mudah patah tulang dia. Maksudnya kalau contoh dia terjatuh saja atau mungkin dia terantuk atau dia tersandung pada perabot ketika dia berjalan sebagai contoh, dia dah mengalami tulang yang patah. Dua tanda apabila kita nak tengok tak tahu sama ada orang ni mengalami osteoporosis atau tak ialah pertama sekali lah tulang tu mudah patah, dan yang kedua mungkin dia merasa sakit ketika berjalan atau memegang sebab mungkin dia tak sedar bahawa tulang dia patah. Ada setengah pesakit saya dia kata apabila dia berjalan kaki dia sakit. Jadi bila kita buat X-ray baru kita nampak dia ada kita panggil keretakan ataupun yang mana dia tak perasan dia ada masalah tulang yang patah. Cuma bila dia pijak aja dia rasa sakit, bila X-ray kita nampak. Jadi itulah kadang-kadang ramai yang tak sedar mereka dah mengalami masalah osteoporosis. Dan
apa lagi, punca-punca dia. Kalau kita nak sebut punca-punca ni, memanglah pertama sekali akibat daripada peningkatan umur dan juga pemakanan yang diamalkan dan juga aktiviti fizikal semasa muda. Jadi kalau kita sebagai contoh tak banyak bergerak, asyik duduk saja dan sebagainya, yang ini akan menyebabkan masalah pada sistem muskuloskeletal kita yang mungkin boleh menyebabkan sarkopenia, osteoporosis dan juga yang lain itulah. Okey. Dan Jadi juga satu macam lagi osteoarthritis. jadi macam doktor cakap kan tadi kan, pemakanan sangat penting, betul tak? Kita disebabkan oleh pemakanan juga boleh memberi masalah kepada kita punya tulang serta otot. Jadi untuk itu kita nak tanya kepada pengamal perubatan am, itu doktor. Kita nak tanya kepada penolong pengurus pemakanan dari Fonterra Brands Malaysia, iaitu Liu Yin Lee. Apa yang boleh dilakukan untuk nak melambatkan kemerosotan tulang, sendi dan juga otot ni? Silakan. Terima kasih Cik Pia. Salam sejahtera. Sama-sama. Selamat pagi. So, apakah cara dia yang kita boleh melambatkan kemerosotan tulang, otot dan juga sendi. So, jadi doktor sudah share tadi kan pasal kepentingan tulang, sendi dan juga otot. So, apa yang kita boleh lakukan sebenarnya? So, dua perkara yang kita boleh lakukan seperti yang doktor kata tadi, ramai di kalangan rakyat Malaysia yang tidak aktif secara fizikal. So, yang pertama adalah senaman sangat penting lah. So, yang kedua adalah dari segi pemakanan. So, semua orang kena jaga pemakanan setiap hari. So, kita pentingkan diet seimbang. So, apakah yang dimaksudkan dengan diet seimbang? Diet seimbang maksudnya mengambil kesemua 5 jenis kumpulan makanan yang terdapat dalam piramid makanan Malaysia. Tahukah anda bahawa susu dan produk ternusu merupakan salah satu jenis kumpulan makanan yang kita perlu ambil setiap hari. Setiap hari. Kenapa? Apakah kepentingan susu sebenarnya? Jadi seperti doktor cakap tadi susu mengandungi pelbagai jenis nutrien-nutrien yang penting ataupun zat-zat makanan yang diperlukan oleh badan kita. Sebagai contoh kalsium dan juga protein. Kalsium memainkan peranan yang sangat penting untuk mengekalkan kekuatan tulang. Sebab dalam tulang kita 99% kalsium adalah disimpan dalam tulang. Sekiranya kita tidak mengambil kalsium yang mencukupi setiap hari, badan kita akan mengambil kalsium daripada tulang kita. Bayangkanlah sebab tulang ni merupakan bank untuk simpan kalsium. Bayangkan kita punya bank account simpanan kita. Katakanlah hari-hari kita pergi ambil duit, tapi kita tak simpan duit ke dalamnya. Apakah yang akan terjadi? Sama juga untuk tulang kita. Kalau kita tidak mengambil kalsium yang mencukupi setiap hari, badan akan korek, lama kelamaan tulang kita akan menjadi lemah. Menjadi lemah dan mungkin membawa kepada masalah yang seterusnya. Jadi kalsium adalah zat makanan yang penting yang kita perlu ambil setiap hari. Tetapi adalah amat menyedihkan sebab rakyat Malaysia di kalangan orang dewasa pengambilan kalsium setiap hari adalah hanya memenuhi 50% yang diperlukan oleh badan sahaja. Jadi pengambilan kalsium yang mencukupi adalah sangat-sangat penting. Itu pasal kalsium. Yang seterusnya adalah susu juga merupakan sumber zat makanan seperti protein yang sangat penting untuk badan kita. Apakah fungsi protein dalam badan kita? So protein memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk membantu membaiki, membina tisu-tisu badan kita, termasuklah otot. Seperti yang doktor cakap tadi, otot memainkan peranan yang sangat penting untuk kita, kan? So kalau otot kita semakin lemah, badan pun akan menjadi lemah ataupun akan jadi penat selepas melakukan perkara-perkara yang kita biasa lakukan. Jadi adalah penting untuk kita mengamalkan diet yang seimbang dan juga mengambil susu setiap hari kalau boleh. Terdapat satu kajian yang terbaru yang menunjukkan bahawa orang yang mengambil susu yang ditambah dengan MFGM berserta dengan senaman yang kerap mengalami peningkatan yang sangat baik berbanding dengan kumpulan kawalan dari segi peningkatan 2 kali flexibility, 3 kali keseimbangan dan juga 40% lebih peningkatan dari segi jisim otot. So flexibility,
keseimbangan badan dan juga jisim otot ataupun otot memainkan peranan yang sangat penting untuk pergerakan harian kita sebab ia akan memudahkan pergerakan harian kita seperti naik turun tangga, berjalan dan sebagainya. Okey, I nak tanya, susu Enlin ni dia sesuai untuk mereka yang umur dari berapa ke berapa dia? Okay, so di Fentera Brands Malaysia kita ada susu Enlin Activate 3X dengan Enlin Gold 5X. So Activate 3X ini adalah diformulasikan untuk golongan orang dewasa yang berumur 19 tahun dan ke atas, manakala susu Enlin Gold 5X ini dirumus secara saintifik untuk orang dewasa yang berumur 45 dan ke atas. Ya, ia merupakan satu mari saya sharekan sedikit pasal kita punya Enlin Gold 5X ya. Ia adalah formulasi yang dirumus secara saintifik dengan rumusan khas ataupun ingredient yang unik yang kita panggil sebagai MFGM Active ya. Dan formulasi ini tidak mengandungi gula tambahan ya. So apakah MFGM Active ya? Mungkin ramai yang mungkin pernah dengar ataupun tak pernah dengar. Ya, mari saya sharekan. MFGM Active ini sebenarnya merupakan gabungan lipid dengan protein ya yang dapat membekalkan ya komponen yang hampir serupa dengan cecair sendi badan kita. Ya. Selain itu, formulasi Enlin Gold 5X ini juga mengandungi nutrien ataupun zat-zat makanan yang lain sebagai contoh kalsium yang sangat penting untuk membantu membina tulang yang kuat. Ia juga mengandungi protein tinggi. Selain itu, ia juga mengandungi vitamin dan mineral yang lain. Sebagai contoh, vitamin B2 membantu membebaskan tenaga dari makanan. Ya. Ya. Dan Enlin Gold 5X ni juga ada collagen Ya, ia mengandungi menarik sebab bila kita semakin berusia, collagen tu semakin berkurang, betul Betul. Jadi menariknya, jadi boleh anda dapatkan susu Enlin Gold 5X ini. Dan sebelum kita nak tanyakan soalan seterusnya kepada doktor, anda yang sedang menonton Facebook Live di Suria FM, Cik Pin nak ucapkan terima kasih. Terus stay sebab apa, nanti akan ada soalan-soalan untuk anda. Soalan-soalan yang berkaitan dengan kita punya hari ni punya borak-borak, iaitu punca kemerosotan tulang dan otot serta cara nak mencegah dan juga menjaga. Jadi jangan dengar saja-saja, please take note sikit apa yang boleh di take note tu sebab soalan-soalan kita semua berdasarkan apa yang kita bincangkan hari ini bersama dengan Dr. Zubaidi dan juga Liu Yin Lee. Okey doktor, okey lagi ke tu? Boleh. Ya, saya sedia. Okey, jadi doktor, kita nak tanya selalu kita beranggapan sakit tulang, otot dan sendi ni untuk orang berusia sahaja. Tapi sebenarnya jangan kata yang berusia. Umur saya dah 30 umur sendiri pun lupa. Tapi dah 30 tahun ni, saya 32 tahun. Tapi kadang-kadang ada sakit-sakit pinggang, sakit-sakit kaki. Macam sekarang saya kan tengah mengandung kan. Dan kadang-kadang saya punya otot tu kejang lah, macam-macam lah. Bukan kata yang tua je ada masalah ini, yang muda pun sama juga doktor. Jadi mungkin adakah disebabkan lifestyle kita juga ke macam mana doktor? Ya, betul. Masalah musculoskeletal ni sebenarnya berlaku apabila selalunya berlakulah apabila kita dah berusia. Kalau mengikut definisi warga emas ni berusia lebih kurang 60 tahun. Tetapi walaupun kita kena tahu bahawa dianya bermula 10 hingga 15 tahun ke belakang. Maksudnya kalau pengamalan pemakanan, pergerakan fizikal kita tidak aktif, katakan 60 tolak 15 berapa 45 tahun. Ataupun mungkin awal daripada itu kita tidak aktif dan sebagainya, apabila kita start umur 60 dia keadaannya menjadi bertambah teruk. Jadi untuk orang yang nak mengelakkan perkara ni, masalah ni, dia haruslah bermula 10-15 tahun sebelum tu. Maksudnya sekarang kita kena aktif, menjaga pemakanan dan sebagainya supaya bila kita dah berusia nanti kita tidak mengalami masalah yang teruk sangat. Jadi antara orang yang berisiko saya nak beritahu, yang saya nak kongsikannya adalah antaranya mereka yang saya cakap tadi, mereka yang tidak mengamalkan pemakanan yang sihat sehingga tidak mendapat nutrien yang cukup yang diperlukan untuk membina otot, sendi dan tulang. Itu yang pertama. Yang kedua, individu yang tidak melakukan aktiviti fizikal
juga berisiko menghadapi masalah ini, terutama mereka yang macam kita lah, terutamanya kan duduk 8 jam sehari di ofis, di pejabat, di klinik, kita tak banyak bergerak. Yang ketiga, individu yang mengalami masalah penghadaman, sebagai contohnya keadaan usus atau yang mengganggu penyerapan nutrien yang diperlukan. Mereka ini kita perlukan sikit orang cakap fokus supaya tak cukup jaga dengan pemakanan yang ada, kemungkinan mereka memerlukan suplemen dan sebagainya. Yang keempat adalah individu yang mengalami kesihatan, sebagai contoh diabetes, pesakit autoimun dan masalah ketidakseimbangan hormon. Yang ini pun memerlukan ekstra perhatian yang lebih, supaya kerana makanan-makanan yang mereka makan sama ada tidak mencukupi ataupun tidak dapat menyerap dengan tubuh ataupun tidak dapat dimetabolis atau dihadamkan di dalam tubuh dengan sempurna. Jadi mereka inilah yang perlu kita beri perhatian. Mungkin kita boleh suggestkan sebagai contoh suplemen atau mungkin susu-susu yang telah mengandungi lebih banyak nutrien di dalam tu. Sebab tu kalau kita duduk kena dalam keadaan yang betul lah doktor. Kalau kita macam gini je nanti kita akan bengkok macam tu kan. Betul. Selain daripada mungkin kalau kita tak sempat nak bangun pergi ke belakang, ke pantry dan sebagainya, kita boleh buat stretching kan, kita tegakkan kita punya otot-otot ni, kita punya rangka sesekali stretching, buat ke kanan gini ke, buat ke kiri gitu, buat stretching dan sebagainya. Sebenarnya itu membantu kita punya sendi supaya dia tidak, orang cakap tu, dia lama-lama dia akan boleh menjadi kita panggil dia dah tak boleh digerakkan, atau bila kita gerakkan dia menjadi sakit. Jadi yang itu perlu kita buat apabila kita kalau kita duduk pada waktu yang lama. Okey doktor, saya nak tanyalah, ni soalan dari saya sendirilah. Saya kan tengah pregnant ni, saya punya dekat betis ni terkena macam ada orang panggil simpul biawak. Yang tu sebab apa doktor punca dia? Ya, simpul biawak ni ya betul. Simpul biawak ni selalunya disebabkan oleh masalah mineral yang tidak mencukupi. Saya selalunya kemungkinan air kosong ataupun air yang mineral kita dapat selalu daripada makanan dan juga air. Dan dia distimulat ataupun dirangsangkan apabila kita berada di tempat yang sejuk. Sebagai contoh, kita buka aircon lama ketika kita waktu tidur. Jadi kekurangan mineral, lepas tu suasana yang sejuk di situ dia menyebabkan otot-otot kita terus mengecut dan menyebabkan kram. Jadi caranya ialah minum air kosong yang mencukupi, jaga pemakanan kita, pastikan ada mineral dalam pemakanan kita, dan kalau nak tidur tu boleh letakkan, kalau selalu berlaku, letakkan stokin, pakaikan stokin dan juga minyak panas di kita punya betis tu, otot kita tu supaya dia relax. Kan, bukan kata orang main bola je kram kaki. Orang ngandung ni pun kram kaki juga. Tapi itulah punca dia. Tapi betul, memang minum air tu kurang. Jadi itu yang boleh terjadinya punca kaki, boleh kena simpul biawak tu. Sekali dia tarik tu doktor sakit. Jadi mungkin terima kasih juga sebab doktor berkongsi tips. Jadi siapa-siapa yang selalu kena kram kaki, bolehlah letakkan kaki anda di tempat yang tinggi dan pakai stokin. Sebab yang mana tidur dalam aircon, kalau aircon tu kuat sangat pun tak bagus juga doktor. Ya betul. Tak bagus sangat. Jangan terlalu sejuk lah. 16 selain orang letak 16 tu, lepas tu pakai selimut. Kerana saya pelik juga dah letak 16 tu pakai selimut. Baik kita letak 23, 24. Yang itu memang okey lah untuk kita bila kita tidur. Okey, jadi doktor, mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana kita nak cegah untuk kemerosotan tulang, otot dan juga sendi ini. Manakala kita sekarang ini ada yang bekerja dari rumah, ada yang setengah masih lagi bekerja di office. Tapi itulah bagaimana untuk kita nak menjaga supaya tulang dan otot serta sendi kita tidak makin hari makin merosot. Ya, dia ada dua perkara yang perlu kita berikan perhatian, terutama kalau kita dah ada berisiko. Seperti contoh, kita lihat ibu dan ayah kita dah tua, dia sudah tidak semakin kuat, mungkin lutut dia dah tak boleh dibengkokkan. Yang itu menunjukkan bahawa kita ada risiko dari segi genetik ataupun faktor keturunan. Jadi secara amnya kita harus menjaga pemakanan kita lah supaya seimbang. Kalau saya mencadangkan gunakan konsep pemakanan pinggan sihat ataupun healthy plate. Di Malaysia ni kita sebut sebagai suku-suku separuh. Ambil minyak yang sihat ataupun protein sihat daripada susu, dan perbanyakkan makan sayur dan buah. Ini penting untuk pemakanan kita. Untuk aktiviti fizikal pula, kita boleh melakukannya mengikut kesesuaian umur. Kalau contoh orang muda ni memang paling bagus kalau dia orang boleh buat
apa yang kita sebut sebagai high intensity intermittent training atau HIIT. Yang itu memanglah tercungap-cungap. Tapi bagi orang yang dah tua, orang yang mungkin dah tak kuat, kita boleh melakukan aktiviti dalam rumah je. Sebagai contoh, kita menaiki tangga, kat rumah kita ada tangga kan, ke tingkat atas, naiklah 5 kali, 10 kali, kalau tak mampu mungkin 2 kali, tak mampu juga sekali, tak mampu juga setengah tangga dan sebagainya. Jadi mengikut kemampuan kita, mungkin bergantung pada umur kita lah. Senaman lain saya cadangkan ialah senaman regangan. Sebagai contoh yoga tadi atau tai chi, kita buat di rumah saja, di dalam rumah saja, ataupun senaman Melayu tua, yang itu pun senaman regangan. Ataupun kita boleh melakukan aktiviti-aktiviti di luar rumah tetapi masih lagi di dalam kawasan, iaitu sebagai contoh menanam pokok, membersihkan rumah, membasuh kereta, juga dianggap sebagai aktiviti yang berfaedah. Jadi maksudnya kita kena geraklah buat sesuatu, jangan kita duduk baring tengok TV saja berjam-jam, yang ini tidak bagus. Bercucuk tanam pun boleh kan, at least ada buat sesuatu daripada kita asyik duduk makan tidur kan doktor kan? Ya, betul. Okey, nanti kita ada soalan lagi buat doktor dan juga Liu Yin Lee ni. Tapi sebelum itu, anda yang sedang menonton, Cik Pia kata tadi ada kontes kan, di mana anda berpeluang untuk menangi produk dan juga barangan Enlin yang bernilai RM50, di mana anda kena like Facebook Suria FM dan juga Enlin Malaysia, like dan share interview kita hari ini, dan anda kena jawab soalan yang diberikan di ruangan komen dengan betul. Jadi boleh Cik Pia bacakan dah soalannya. Lepas tu diorang boleh ke komen. Komen tu maksudnya anda kena beri jawapan anda di ruangan komen tu. Jadi soalannya, okey, ini untuk 5 pemenang bertuah akan dipilih. Maknanya satu soalan kita akan pilih 5 pemenang. Betul Okey, jadi daripada interview kita tadi tu, soalan dia berdasarkan itulah. Soalannya, namakan ramuan unik dalam Enlin Gold 5X dan apakah fungsinya? Ramuan yang unik dalam Enlin Gold 5X dan apakah fungsinya? Dah sebut tadi. Miss Liu kita dah sebut dah tadi kan, ramuan yang unik dalam Enlin Gold 5X ini berserta dengan fungsinya sekali. Jadi anda boleh berikan jawapan anda dan kita akan pilih 5 pemenang yang bertuah ini. Jadi ada ke komen-komen itu dah mula ke jawab? Dah ada. Masalahnya betul ke tidak tu jawapannya. Memanglah ada. Tapi kita tak tahu betul ke tidak. Tu berapa. Dan terima kasih kepada yang menonton sekarang ini Facebook Live di Suria FM. Collagen. Ya ke collagen? Tukar lain-lain bukan? Apa tu? Minum kopi akan meningkatkan risiko ke? Meninggikan risiko ke? Doktor. Mungkin sambil-sambil tu doktor boleh ni juga soalan-soalan daripada Facebook ni. Dia kata minum kopi akan meninggikan risiko ke juga ni untuk masalah otot sendi? Ya, terdapat banyak kajian tentang pengambilan kopi sebab kopi ni mengandung kafein. Jadi kalau kita mengambil kopi secara bersederhana, maksudnya kita tidak keterlaluan, dia sebenarnya bagus untuk kita meningkatkan basal metabolic rate kita, bagus untuk kita punya mencegah diabetes dan sebagainya. Tetapi apabila kita terlalu banyak sangat maksudnya bagaimana kita mengambil kepekatan kafein lebih daripada 300 mg sehari, ataupun kalau dalam realitinya mungkin kita mengambil lebih daripada 2 cawan contoh kopi, dia mungkin menyebabkan pengeluaran macam yang diberitahu tadi, pengeluaran kalsium daripada tulang, itu yang akan menyebabkan tulang kita rapuh. Jadi kalau setakat kita ambil 2 cawan sehari, itu tidak menjadi masalah. Dan juga kopi ni pula tu bergantung pada jenis-jenis. Ada yang sebagai contoh yang kopi kampung, Arabica dan juga yang lainnya tu, kemungkinan kepekatan kafein dia kurang. Tetapi contoh kalau kita ambil espresso, kepekatan kafein tinggi. Jadi bergantung kepada cara dia disediakan, jenis kopi dan sebagainya. Jadi kita berpada-pada. Kalau pendapat saya ambil 1 atau 2 cawan sehari tidak menjadikan masalah, tetapi kalau lebih daripada itu kita bimbang boleh menyebabkan tulang kita pula akan menjadi rapuh. Terutama apabila kita dah meningkat usia dalam umur 50-60 begitu. Okey. Ada ke dah yang jawab betul tu untuk kita punya soalan?
Namakan ramuan unik dalam Enlin Gold 5X dan apakah fungsinya? Tak ada lagi ke yang jawab betul? Belum ada. Alah, habis tadi yang dengar tu takkan duk saja je dengar. Mungkin ada juga yang nak tanyakan soalan-soalan kepada kita punya tetamu hari ini, Dr. Zubaidi ataupun dari Enlin sendiri iaitu Yen Lee. Jadi anda boleh komen je di situ, nanti Cik Pia akan bacakan komen anda, Cik Pia akan tanyakan soalan-soalan anda itu. Tapi sekarang kita nak anda berikan jawapan anda soalan tadi. Namakan ramuan unik dalam Enlin Gold 5X dan apakah fungsinya? Tak adalah panjang pun jawapan yang anda kena jawab ni. Anda kena bagi tahu ramuan yang tadi tu kita yang Yenli sebutkan. Lepas tu fungsi dia. Untuk apa? Bekalkan dot. Okay. Kalau Cik Pia yang jawab ni, Cik Pia yang dapat susu tu nanti. Okey, anda berpeluang untuk memenangi barangan Enlin yang bernilai RM50 untuk 5 pemenang bertuah yang berikan jawapan yang betul lah di Facebook kita ni. Komen dekat kita punya Facebook Live Suria FM sekarang ini. Okey, boleh? Ada ke soalan yang diorang tanya dekat komen tu? Flavor. Okey, mungkin kita boleh tanyakan produk Enlin ni ada flavor apa je? Ke dia memang ada flavor strawberry ke, coklat ke? Tak ada. Dia memang ada satu flavor sahaja. Itu yang ada orang nak tahu jugalah. Mungkin you boleh kongsikan? Okey, terima kasih Cik Pia. Terima kasih kepada yang tanya ya. Dalam Enlin ni kita ada dua jenis ya. Kita ada Enlin Active Fit yang mengandungi plain flavor. Kita pun ada perisa coklat untuk Active Fit 3X. Manakala untuk Enlin Gold 5X ini, ya, kita ada perisa asli lah. Ya. Yang produk ni dirumus khas untuk golongan yang berusia 45 tahun ke atas. Ia mengandungi ramuan unik ya yang kita panggil sebagai MFGM Active yang seperti saya sebut tadi. Okey. Jadi kita nak tanyalah ada soalan ini juga dari kita punya penonton-penonton di Facebook Live. Dia tanya ada beza kalsium bentuk pil atau susu ke? Saya ya? Aha. Okey, boleh. So nak tanya pasal kalsium ataupun penyerapan kalsium? Okey. So first thing kita nak tahu ya, apakah sebab yang seseorang tu mengambil suplemen ya. Dan memang diketahui bahawa dalam susu dia memang merupakan sumber semula jadi untuk kalsium. Jadi menurut banyak pakar dari segi pemakanan, pakar dari segi kesihatan juga menasihatkan orang ramai supaya mendapatkan sumber kalsium dari makanan secara semula jadi, sebagai contoh susu. Ya, so kita perlu tahulah apakah sebab kita nak ambil suplemen. Adakah ia di atas nasihat doktor ataupun disebabkan oleh kawan saya suruh saya makan je lah. Saya tak tahulah ada beza ke tak. Tapi sebenarnya diet seimbang adalah penting ya. Jadi adalah penting untuk kita mengambil kalsium dari makanan secara semula jadi, sebab macam produk Enlin kita mengandungi nutrien seperti vitamin D yang membantu dalam penyerapan kalsium untuk badan kita. Ya. Okey, mungkin orang yang tak minum susu, macam mana kita nak buat dia orang kata minum susu, sebab dia kena tahu kepentingan susu untuk tulang dia ni kan. Macam mana nak latih untuk dia minum susu tu? Ya, ramai yang rasa susu macam penting tapi I dah lama tak minum telan lah macam tu lah kan. Telan kan. Lepas tu putih lagi. Macam mana ya? Sebenarnya ada banyak cara ya yang kita boleh minum susu. Macam mana? Pertama bagi dia sedap tu. Bagi dia sedap ya. Macam untuk Active Fit kita ada perisa coklat. Ya. Kalau boleh you boleh cuba dengan perisa coklat. Ya, ataupun you rasa I nak cuba juga untuk perisa asli, boleh juga. You boleh tambah dengan apa-apa jenis minuman yang anda suka. Sebagai contoh you boleh buat milkshake. Boleh tambah ke dengan contoh? Ya, perisa asli ni you boleh tambah dengan jus, buat milkshake. Itu salah satu cara. Ataupun dalam masakan harian anda
ya, anda pun boleh tambah sikit ya susu dalam masakan ya supaya dapatkan sumber kalsium ataupun sumber nutrien lain ya secara semula jadi. Ya. Itulah Okey. tip-tip lah yang boleh ambil susu setiap hari. Jadi jangan takut minum susu sebab kita boleh pelbagaikan susu tu bagi dia sedap. Okey, jadi soalan penutup lah buat doktor. Sekarang ni masa PKP kan, PKPB, ada yang bekerja dari rumah. Selain dari info tadi yang doktor kongsikan, ada tak apa-apa tips lain untuk kita untuk terus stay healthy dan juga aktif di musim PKP ini? Ya, sebelum tu Cik Pia saya nak komen sikit tentang ada soalan yang katakan mana yang lebih bagus minum susu ataupun ambil pil suplemen kalsium Sebenarnya kalau kita tengok orang yang mengambil pil kalsium tu dia hanya akan mendapat kalsium saja. Sementara orang yang mengambil susu dia bukan hanya mendapat kalsium saja tetapi dia juga akan mendapat protein, mineral, vitamin dan keseluruhan nutrien yang ada dalam susu. Jadi itu perbezaannya. Kalau kita ambil pil kalsium suplemen kita dapat kalsium saja, kita ambil susu kita dapat pelbagai nutrien di dalamnya. Sebab tu kita memang mencadangkan pengambilan susu lah yang terbaik untuk keperluan kita. Jadi untuk aktiviti ataupun apa yang sesuai yang kita lakukan semasa musim PKP ni, selalunya saya mencadangkan pertama sekali yang saya dah sebut tadi, jaga pemakanan. Kemudian kita melakukan aktiviti ringan di dalam rumah. Yang ketiga, kita pastikan bahawa kita minum air yang mencukupi. Itu penting bagi kita. Kadang-kadang kita duduk-duduk, kita terlupa bahawa kita tak cukup minum air sehingga kan air kencing kita menjadi pekat, berbau dan berbuih. Yang itu menunjukkan bahawa air kencing kita ataupun air yang kita minum tidak mencukupi. Ataupun mungkin kita mengalami sembelit. Yang itu pun juga menunjukkan bahawa air yang kita minum tidak mencukupi. Yang keempat adalah kita kena dapat rehat yang mencukup. Kadang kita musim PKP ni kita layan TV, kita layan movie dan sebagainya sampai jauh malam dan kita tidak dapat rehat ataupun tidur yang cukup, iaitu antara 6 hingga 8 jam bergantung kepada individu. Selalunya 6 hingga 8 jam tu dah mencukupi. Kalau mengantuk mungkin tengah hari boleh tidur antara 10-15 minit. Napping sekejap, ambil nap sekejap tetapi tidak lebih daripada itu. Kalau tidur sejam tengah hari dah tak nama nap lagi dah. Itu dah nama dah tidur tengah hari. Jadi malam nanti kan susah pula kita nak tidur akhirnya kawal stres. Kawal stres ni pun kena buat. Kalau tak ialah kita dah duduk dalam rumah 5-6 orang dengan anak-anak dan sebagainya, ada pelbagai perangai. Apabila kita tidak dapat mengawal stres kita, itu menyebabkan kita punya hormon-hormon stres kita akan melonjak dan akhirnya boleh menyebabkan masalah penyakit kronik pada masa akan datang. Dan seterusnya pengambilan makanan-makanan yang bernutrisi. Pilihlah makanan-makanan yang bernutrisi. Pastikan kita mengambil buah-buahan, kita mengambil sayur-sayuran dalam pemakanan dan juga makanan-makanan yang baik. Seperti contohnya susu tadi kita ambil 1 gelas susu setiap hari selepas makan dan sebagainya. Bagi mereka yang tidak ada masalah penghadaman jadi dia bagus untuk mereka. Iaitu. Okey. Baik. Jadi kita dah ada ke pemenang? Dah dapat 5 orang pemenang? Tapi baru 2 orang. 2 orang. 2 orang pemenang baru kita jumpa untuk tadi soalan kita. Boleh Cik Pia ulang lagi sekali sebab kita baru ada 2 orang pemenang kan. Jadi soalannya, namakan ramuan unik dalam Enlin Gold 5X dan apa fungsinya? Ada ke soalan-soalan lagi yang diorang tanya kepada kita punya tetamu ni? Yang tengah tengok, ada tak lagi soalan-soalan anda nak tanya pada doktor ke atau pada kita punya ni Miss Liu Yin Lee ni sekarang? Tu Cik Pia macam dah nampak jawapan. Untuk apa? Namakan ramuan unik tu dan apakah fungsinya? Okey. Collagen tu ya tahu memang untuk awet muda tapi bukan itu jawapannya ya. Okey, Min rasa macam salah je collagen dan kalsium. Siapa yang jawab collagen dan kalsium tu? Okey. Nak tanya lagi ni, cara yang betul untuk orang kata nak buat susu, kadang ada yang macam mana, boleh guna air sejuk ke atau yang terbaik guna air panas? Macam mana tu? Okay, untuk susu kan sebenarnya kita nasihatkan supaya orang ambil dengan air suam
Kalau Air serbuk suam. susu, air suam. Kalau suka sejuk, air sejuk pun tak apa. Pun Air boleh sejuk juga. boleh. Air sejuk pula. Sejuk dalam ni. Ya, sejuk. Jadi dia kalau tak ada masalah lah sama ada kalau dia sama ada gunakan air sejuk ataupun air suam. Tapi jangan air yang baru hot boiling water lah. Maksudnya yang air mendidih Air panas tu mendidih. jangan terus buat susu, Ya. takut hilang zat dia semua apa semua kan? Sebab ada sesetengah zat yang dia memang sensitif kepada haba. Sebab itulah kita nasihatkan untuk air suam kalau boleh. Ingat tu anda yang tengah tengok, jangan kalau buat susu tu terus gunakan air yang mendidih tu. Nanti hilang kebaikan khasiat susu tu, okey? Jadi kita nak umumkan pemenang-pemenang ini nanti. Okey. Jadi yang tak jawab lagi boleh bagi tahu jawapan anda, komen namakan ramuan unik dalam Enlin Gold 5X dan apakah fungsinya. Apa lagi? Ada tak soalan-soalan Min lagi yang dari pendengar penonton-penonton? Kekerapan minum susu yang sebaiknya minum susu sehari sekali dah cukup ke atau sehari kena 2-3 kali minum susu, macam mana? Okay. Untuk pengambilan susu dalam piramid makanan Malaysia, kalau kita lihat ya, adalah disarankan supaya untuk mengambil 1 hingga 3 hidangan setiap hari. Tapi untuk kita punya Enlin, kita recommend ya untuk ambil 2 gelas setiap hari. 1 pagi, 1 malam ya, untuk mendapatkan 100% kalsium yang diperlukan oleh badan kita. Okey, itu dia. Sehari paling bagus 2 kali sehari lah. Ya. Pagi dan juga malam. Ya. Okey, jadi apa lagi soalan-soalan anda nak tanyakan sementara tetamu kita masih lagi bersama dengan Cik Piah sekarang ini. Doktor dekat Johor, doktor Ya, betul. Johor Bahru. Johor kat mana, doktor? Johor Bahru. Johor Bahru. Kita pun orang Johor juga. Nasi Gudang. Dekat dah tu. Dekat kan. Tapi itulah tak boleh rentas negeri. Dekat pun rasa macam kena tunggulah kan. Fikir-fikir kita habis. Doktor mungkin boleh kongsikan tips ataupun sedikit nasihat buat mereka yang rasa yelah muda lagi, tak perlu kot jaga tulang aku. Okey, tulang aku kuat dan sihat. Macam mana doktor? Sedikit pesanan untuk mereka. Ya, seperti mana yang kita tahu bahawa 2 masalah yang berlaku pada masyarakat Malaysia ni, iaitu dari segi pemakanan, mereka tidak mengambil pemakanan yang sihat dan yang lengkap. Pertama, yang kedua ialah aktiviti fizikal mereka yang semakin tidak aktif. Jadi 2 perkara ni kalau kita lihat, dia adalah satu benda yang kadang-kadang kita menakutkan kalau kita lihat dari segi peratusan mereka yang ada diabetes, hypertension, kolesterol, dan akhirnya boleh melibatkan komplikasi yang lain seperti serangan sakit jantung, kegagalan ginjal dan juga mungkin stroke. Jadi dia juga berkaitan dengan muskuloskeletal kita. Kalau kita tidak aktif, kita tidak menjaga pemakanan kita sering mengambil makanan fast food ataupun sering mengambil makanan processed food, minum banyak air yang bergula dan berkarbonat yang mana tidak sesuai bagi kita bukan saja merosakkan diri kita, tetapi juga dia akan menyebabkan pada masa akan datang. Semasa muda ni kita makan apa je pun kita tak rasa. Kadang-kadang kita tak buat kerja pun kita rasa okey je, tetapi kesannya seperti mana saya beritahu antara 10 hingga 15 tahun. Pada masa itulah barulah kita tahu bahawa yang kita katakan tua sebelum masanya. Maksudnya apa? Maksudnya selalunya orang tua ni dah umur 75 tahun, dah lemah, tak boleh buat kerja, tetapi kita umur 55 tahun, body kita ni dah macam orang berusia 75 tahun. Sebab tu dia ada konsep anti-aging. Anti-aging ni sebenarnya bukan untuk kita umur kita menjadi muda, tetapi kita untuk memperlahankan proses penuaan yang boleh yang kita orang cakap tu tangguhkan, perlahankan sebab kalau kita lihat contohnya orang yang ada diabetes sekarang ni bukan lagi macam orang zaman dulu. Orang zaman dulu mungkin umur 50, 60 baru ada kencing manis. Tapi sekarang ni orang berusia 35 tahun, 30 dah ada masalah kencing manis. Jadi proses penuaan tu bukannya orang cakap tu makan apa-apa suplemen saja. Dia perlu hadulah keadaan yang kita panggil holistik.
dengan senamannya, dengan jaga pemakanannya, dengan tidur yang cukup, minum air, kawal stres dan juga mengambil pemakanan-pemakanan yang sihat dalam tubuh ni, terutamanya sayur-sayuran dan buah-buahan ni, yang ini akan membantu kita apabila kita bersara nanti, barulah kita dapat bersara dengan keadaan yang lebih sihat. Masa tu mungkin kalau kita nak pergi ke overseas, kita nak melawat, kita ada kekuatan. Kalau tak nanti bila umur 55 kita dah pencen, kita nak berjalan, nak beriadah bersama keluarga pun kita dah tak mampu lagi sebabkan masalah kesihatan. Jadi kena jaga dari sekarang. 10-15 tahun sekarang ni akan menentukan masa depan kita. Jangan nanti umur dah 50 lepas tu barulah menyesal. Itulah muda-muda dulu aku tak nak exercise, tak nak minum susu kan? Betul. Ini yang selalu yang berlaku ni apabila sebab kita tak rasa. Bila dah rasa barulah kita menyesal. Yes, kena bertindak dari awal. Jadi janganlah takut minum susu. Susu ni orang kata memang berguna untuk nak jaga tulang dan otot kita untuk kuat dan sihat. Minumlah susu Enlin. Kita dah sampai ke penghujung sebenarnya. Jadi nak ucapkan terima kasih buat penolong pengurus pemakanan dari Fonterra Brands Malaysia, Liu Yin Lee, dan juga pengamal perubatan Alm dari Klinik Perubatan Nusa Johor, iaitu Dr. Zubaidi Haji Ahmad yang telah berkongsi dengan kita hari ini tentang apa tadi kita dah tahulah macam mana untuk nak jaga tulang supaya sihat, punca-punca kemerosotan tulang dan otot serta cara untuk mencegah dan menjaga. Memang sangat berinformasi kita ni dalam masa 1 jam ini. Jadi terima kasih diucapkan. Nanti kita akan umumkan 5 orang pemenang yang bertuah tu. Yang menang produk dan juga barangan Enlin bernilai RM50. Jadi terima kasih yang menonton kita di Facebook Live Suria FM. Terima kasih lagi sekali buat tetamu Cik Pia, Dr. Zubaidi dan juga Miss Liu Yin Lee. Jadi untuk anda mendapatkan pemeriksaan pergerakan secara percuma, anda boleh layari movecheckquiz.enlin.net.my untuk turut serta dalam kuis Enlin Mobility Check, iaitu satu platform yang dibangunkan secara khusus untuk menilai tahap pergerakan dengan cara melakukan pergerakan fizikal yang mudah. Sama-samalah kita sayangi tulang dan otot kita. Sekian untuk hari ini. InsyaAllah di masa akan datang kita jumpa lagi. Ya, Doktor? Yes. Dan juga tetamu kita, Miss Liu Yin Lee. Okay, terima kasih semua. Happy ber-PKP. Selamat ber-PKP. Take care, jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih. Bye.